Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Keluarga Malaysia di UPSI. Kuching dan Miri antara kawasan terawal bakal terima rangkaian 5G. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tun Julia Muhammad Tahir dan berita wilayah hari ini akan berlintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Kelantan. Antara fokus hari ini, hari ketiga kempen PRU Dun Sarawak, polis fokus aspek pematuhan SOP. Terus setia sejam bersama berita wilayah. Sebuah pusat penyelidikan dan pendidikan keluarga Malaysia bakal ditubuhkan di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam ucapannya ketika merasmikan Majlis Perasmian Keluarga Malaysia (IPT) di institusi berkenaan. Pusat ini diharap dapat menginstitusikan keluarga Malaysia dalam menjadi hub penyelidikan, pendidikan, latihan dan penyebaran ilmu. Saya sangat optimis dengan kreativiti, inovasi dan kolaborasi strategik yang melibatkan pelbagai pihak. Pusat ini dapat memainkan peranan yang signifikan dalam meningkat, mempromosi dan menyebarluaskan lagi konsep serta usaha membudayakan nilai-nilai pengkayaan keluarga Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru warga Institut Pengajian Tinggi agar menghayati 3 teras dan nilai utama keluarga Malaysia, keterangkuman, kebersamaan dan kesyukuran. Jelas beliau, aura keluarga Malaysia dilakar melalui kerjasama yang harmoni, sikap saling menghormati dan keterbukaan pelajar terhadap perbezaan. Pihak berkuasa agama setiap negeri diminta mengambil tindakan sewajarnya terhadap salah laku penyedia isi kandungan media yang membawa unsur menyalahi tuntutan agama. Antara yang jadi perhatian, kandungan berunsur lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Idris Ahmad, pihaknya telah meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia mengambil tindakan terhadap kandungan sedemikian. Justru tindakan seumpama perlu dilakukan pihak berkuasa agama negeri memandangkan ia terletak di bawah bidang kuasa mereka. Saya pun dah minta kepada pihak JAKIM untuk pergi berhubung dengan pihak SKM untuk siasat benda itu dan perlu ambil tindakan. Kita tak boleh budaya yang bukan saja bertentangan dengan agama, semua norma agama pun tak boleh terima. Dan lebih-lebih lagi tentang norma ketimuran kita yang tak boleh terima perbuatan luar tabi'i ini. Beliau ditemui pada majlis penyerahan program My House YAPIM 2021 di Kuala Pilah. Baiklah, lintas langsung negeri kita mulakan dengan Bumi Kenyalang. Kuching dan Miri akan menjadi antara lokasi terawal menerima rangkaian 5G dan kempen PRU Dun Sarawak memasuki hari ketiga. Kita terus ke Kuching bersama Vanessa Mering untuk perkembangan di sana. Silakan Vanessa. Salam sejahtera dan salam hormat.
Kuching dan Miri bakal menjadi antara kawasan terawal menerima rangkaian perkhidmatan 5G menerusi inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Sarawak, Adiman Ajem berkata, pelaksanaan di lokasi berkenaan kerana ia sudah tersedia kemudahan gentian optik. Perkara ini masih dalam peringkat perancangan lagi di SKMM. Kemungkinan kita akan mulakan di kawasan-kawasan bandar terlebih dahulu lah, contohnya di Kuching ataupun Miri lah, di mana ada terdapatnya rangkaian jentian optik. Kerana 5G ni memerlukan rangkaian bandwidth yang besar untuk membolehkan ianya dilaksanakan. Adiman ditemui selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Sarawak di RTM Kuching. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa dalam lawatannya ke Sarawak baru-baru ini turut memaklumkan Sarawak merupakan negeri tumpuan utama dalam jendela dan rangka tindakan ekonomi digital Malaysia My Digital, termasuk bakal menjadi antara negeri terawal diberi keutamaan dalam perancangan pelaksanaan rangkaian 5G mulai tahun hadapan. Sementara itu, Adiman turut memaklumkan pihaknya komited dalam membangunkan dan meningkatkan kualiti liputan jalur lebar mudah alih dan tetap menerusi pelbagai inisiatif di bawah jendela. Ini termasuk pembangunan sebanyak 823 menara komunikasi yang telah bermula sejak penghujung tahun lepas sehingga tahun hadapan. Dalam perkembangan lain, Adiman berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia tidak menerima sebarang aduan berkenaan laporan salah laku atau perang cyber sepanjang 3 hari kempen pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-12. Bagaimanapun, setakat September lalu, sebanyak lebih 50 laporan berita palsu, kebanyakannya mengenai COVID-19 dan serangan peribadi. Adiman menambah SKMM sentiasa bekerjasama dengan pihak polis bagi menyelesaikan aduan berkenaan, terutama yang membabitkan bantuan teknikal. Pembangunan infrastruktur sememangnya amat diperlukan oleh rakyat. Bagaimanapun ia perlu seiring dengan pelbagai kemudahan lain. Ini termasuklah mesin pengeluaran wang ATM yang mungkin dianggap remeh namun sebenarnya memberi impak cukup besar kepada penduduk. Di Gedong misalnya, kemudahan perkhidmatan mesin ATM ternyata melegakan penduduk. Manakala tidak, sebelum ini mereka terpaksa ke Pekan Simunjan maupun Serian yang jarak perjalanan lebih 40 minit hanya semata-mata untuk mendapatkan perkhidmatan perbankan. Banyaklah beri kelebihan dan kemudahan kepada penduduk kampung lah. Jadi bersyukurlah alhamdulillah kerana pihak kerajaan dengan pihak yang berhormat kita dululah, mantan yang hormat Datuk Haji Muhammad Nuruddin telah berjaya membawa mesin ATM tu ke kawasan Gedong tu. Banyak manfaatkan kepada masyarakat setempat lah. Untuk memudahkan orang kampung si perlu jalan jauh, agak-agak yang sedia transportnya perlu mau bertumpang bercari transport, lebih-lebih sejak kes corona tu orang susah mau cari pengangkutan pasal umat lagi serian nak. Untuk memudahkan si daerah lah, si perlu berjalan jauh-jauh mau cari ATM. Pun begitu, para penduduk turut berharap bilangan mesin pengeluaran wang itu ditambah untuk kemudahan jangka masa panjang. Cadangan menambah ketinggian dan kelebaran benteng penghadang ombak sedia ada di Jalan Pantai Lutong Miri dijangka dapat diselesaikan sepenuhnya apabila projek pengawalan hakisan pantai yang giat dilaksanakan siap November 2022 kelak. Cadangan projek membina benteng hakisan sementara sepanjang 240 meter itu bakal mampu menahan limpahan air laut dan ombak besar ke atas jalan dan masalah banjir kilat. Dalam kenyataan medianya, sejurus meninjau lokasi berkenaan, Datuk Sri Lee berkata cadangan projek sementara itu dapat menyelamatkan hakisan pantai. Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Miri juga telah membuat kertas cadangan untuk pembinaan benteng menggunakan kaedah struktur kawalan hakisan pantai atau Rock Revetment Wall.
Kerancakan siri kempen oleh semua calon bertanding diteruskan pada hari ketiga. Tidak ketinggalan kempen ke beberapa buah rumah panjang. Calon DUN N75 Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin mahu dana segera diperuntukkan bagi mengukuhkan struktur benteng sedia ada. Di kawasan Baleh, Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbung turun padang bagi membantu calon gabungan Parti Sarawak GPS bagi kawasan tersebut iaitu Nicholas Kudi Jantai yang berkempen secara bersemuka di Rumah Panjang Nanga Merirai. Turut memberikan sokongan Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Snowden Lawan yang turun padang ke Rumah Tani Skim Tunoh. Nicholas Kudi, calon baharu, merupakan anak saudara kepada mendiang Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing. Sementara itu, calon DAP Kenneth Usang George turut menjalankan kempen bagi mendekati rakyat. Beliau merupakan anak kepada bekas adun pelagus George Lagong yang bertanding atas tiket bebas pada pilihan raya umum sebelum ini. Bagi calon Parti Sarawak Bersatu PSB, Datuk Lau Pang Heng, beliau memilih kaedah maya untuk mendekati pengundi di Kota Sentosa termasuk melalui media sosial Facebook. Antara isu yang menjadi fokus di kawasan yang populasinya hampir mencecah 26,000 pengundi termasuk masalah perparitan, kesesakan lalu lintas, kemudahan infrastruktur dan alam sekitar. Kegagalan pematuhan prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 menjadi kebimbangan utama Polis Sarawak pada PRU DUN kali ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata, ketidakpatuhan itu boleh mengakibatkan wujudnya kluster baru sekaligus memberi impak dalam jumlah peratusan turun mengundi. Cuma saya minta supaya kerjasama daripada pihak calon-calon ini supaya menasihati pengundi ataupun jokong-jokong mereka supaya mematuhi SOP kerana tindakan kita akan ambil kepada pihak penganjur ataupun calon itu sendiri. Dato' Aidi dalam satu sidang media di Markas Pasukan Gerakan Armed Brigade Sarawak di Kuching bagaimanapun mendedahkan pihaknya belum merekodkan sebarang laporan berkaitan ketidakpatuhan dalam aktiviti kempen sejak semalam. Setakat ini, katanya sebanyak 103 permohonan permit untuk mengadakan kempen telah diterima. Kempen pilihan raya ketika ini mungkin belum sehangat seperti bualan atau cakap-cakap rakyat di kedai kopi. Sudah kelaziman kedai kopi bukan hanya menyajikan menu kegemaran namun turut menjadi lokasi pertemuan. Ikuti laporan yang disediakan Monica Gary dan Rosalina Rosli. Jika majoriti rakyat Malaysia lebih memilih roti canai, nasi lemak dan roti bakar, tetapi di Bumi Kenyalang, dek kerana terdapat banyak sajian popular tempatan, laksa Sarawak dan mi koloklah menjadi kegemaran. Kedua-duanya adalah menu ikonik dan menjadi pilihan utama rakyat tempatan dan pelancong. Semua rakan-rakan datang, luar-luar datang kan. Macam contohlah abang-abang dah adik-adik main di Tanjung, dari Ipan dia nak rasa mi laksa Sarawak, okey, yang datang ke masa tu. Setidaknya boleh katakan landing belum pulang rumah. Terus pergi situ. Dengan ramuan istimewa dan rempah tersendiri, kedua-dua sajian ini ibarat pelengkap pagi untuk penggemarnya. Politik negeri sudah pasti menjadi topik utama perbualan semasa ketika ini, apatah lagi jika ia diselang-selikan dengan minuman kopi. Namun, kerancakan bersembang atau menikmati juadah pematuhan SOP jangan diabaikan. Kami sudah exception apa-apa. Yang penting mengambil ngidam laksanya. Mesti kisah ada kawan, kasih ada kawan. Yang penting laksanya mesti ada. Ada lah. Tadi orang nanggal, ada bendera, semua ada GPS. And then, orang daripada kawasan Matang. Jadi, mostly bendera GPS dekat area lah. So, kita nanggal lah whether our campaign is doing good. Ada baru tadi kita cakap pasal poster-poster yang cantik di luar sana lah. Yang bagi saya meriah. Area perumahan saya pun meriah. Mam Laksa ni lah memang favourite saya dari dulu. Dekat rumah saya pun ada, saya sanggup ke sini. Pastinya pengunjung yang datang dari luar Sarawak untuk bertugas di musim pilihan raya ini merancangkan lagi aktiviti perniagaan khususnya industri makanan. Semua orang lebih daripada
300 mangkok sehari. Lagi-lagi masa pilihan raya tu 500 mangkok terjual. Kadang-kadang jam 3 petang pun kamar orang dah tutup oleh kerana kehabisan stok. Kedua-dua menu ini iaitu mi laksa Sarawak dan juga kolomi ini boleh didapati di kedai yang sama dan kedua-duanya mempunyai keistimewaan tersendiri mengikut cita rasa masing-masing. Jadi Kak Ros, jika bersarapan pagi, apakah menu pilihan utama anda? Bila mahal makanan tu memang susah nak pilih. Tapi apapun pilihan ada di tangan anda dan pilihlah yang terbaik pada pilihan raya nanti. Laporan Monica Geri dan Rozalina Rosli, Kuching, Sarawak. Silakan. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak pada hari ini. Patuhi prosedur operasi standard sepanjang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 ini. #KamiMilih yang sahih di berita RTM. Kita kembali ke Angkasa Puri. Baik saudara, sebelum ke perkembangan seterusnya, kita tinjau terlebih dahulu laporan cuaca semasa bersama Pegawai Met Malaysia Atikah Maziah Muhtar. Silakan Atikah. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keadaan angin di rantau negara masih lagi didominasi dari arah timur laut dengan kelajuan yang masih lagi kencang boleh melebihi 60 km per jam dan juga ketinggian ombak masih lagi boleh melebihi 4.5 meter, terutamanya melibatkan bahagian perairan Reef North dan juga Kondor. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Kategori pertama, kedua dan juga ketiga melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna kuning, jingga dan juga merah ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 11 Disember ini bagi kategori ketiga dan juga sehingga 13 Disember untuk kategori pertama dan juga kedua. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perairan dan juga perkapalan. Baik, seterusnya melalui paparan imej gemar radar semasa pula, perhatikan keadaan cuaca cerah di kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia, kecuali melibatkan bahagian pedalaman negeri Pahang, negeri Sembilan, Johor, Perak dan juga sedikit di sekitar negeri Kelantan dan juga Terengganu yang dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, perhatikan ketika ini keadaan hujan lebat beserta petir sedang berlaku melibatkan bahagian barat, tengah dan juga di sekitar bahagian Miri dan Limbang negeri Sarawak yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Bagi negeri Sabah, keadaan cuaca cerah di kebanyakan bahagian kecuali melibatkan bahagian pedalaman negeri Sabah ketika ini yang juga dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Walau bagaimanapun, menjelang hari esok, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangka keadaan hujan lebat berterusan berpotensi untuk berlaku melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah yang dijangka keadaan hujan lebat berterusan ini berpotensi untuk berlaku sekurang-kurangnya sehingga 10 Disember ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, orang ramai diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
negeri di bawah Bayu hari ini. Masalah bekalan air di Sabah, plan sandaran lebih baik disediakan. Laporannya terus bersama Enisia Doles di Kota Kinabalu. Enisia, silakan. Ya, Tuan Julia. Pelan sandaran yang lebih baik sedang disediakan bagi memastikan masalah bekalan air di Sabah tidak menyukarkan kehidupan rakyat di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin berkata, antara punca utama masalah bekalan air negeri ini adalah kerosakan pam di loji rawatan air akibat sampah dan pasir yang disedut dalam kuantiti yang tinggi kerap terjadi ketika bencana banjir serta hujan lebat. Justru pihaknya telah mengarahkan Jabatan Air Negeri Sabah JANS supaya melaksana pelan sandaran yang lebih berkesan bagi menghadapi situasi tersebut setakat dan lain, termasuk menyediakan pam sandaran sekiranya berdepan situasi pam utama rosak. Datuk Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata demikian di persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Wakil Rakyat Elopura, Kelvin Chong yang bertanya tentang situasi bekalan air di daerah Sandakan dan Sabah yang berdepan masalah kekurangan tekanan serta bekalan terputus. Menjawab soalan asal Wakil Rakyat Balong, Hamid Awang mengenai perkembangan terkini projek bekalan air Tawau Fasa 3 melibatkan reka bentuk dan pembinaan empangan air baharu, Datuk Bung Mokhtar berkata sehingga 31 Oktober lepas, projek berkenaan pada tahap 6.93% siap. Projek tersebut mengalami kelewatan 391 hari dan dijangka siap Januari 2024. Kerajaan lebih komited menstruktur semula pentadbiran daerah di seluruh negeri bermula tahun depan. Ia bagi memastikan pembangunan daerah dapat dilaksana dengan lebih berkesan berbanding menaik taraf daerah kecil kepada daerah penuh kerana melibatkan implikasi kewangan yang besar. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir memberitahu pendekatan baharu tersebut menyasarkan 73 jawatan penolong pengarah daerah pembangunan yang akan memudah cara pengurusan pembangunan di 73 Dewan Undangan Negeri. Peringkat awal, kerajaan menyasarkan 24 penolong pegawai daerah pembangunan ditempatkan di 24 pejabat daerah penuh hujung tahun ini dan selebihnya akan dilaksana tahun depan. Pendekatan untuk menstrukturkan pentadbiran daerah akan lebih berkesan dalam usaha merancangkan lagi pembangunan di daerah. Dalam masa yang sama, pelaksanaan projek pembangunan akan dapat disiap sempurnakan mengikut tempo yang ditetapkan dan dapat meminimalkan kos serta ketirisan. Datuk Abidin menjawab soalan adun Banggi Muhammad Muhammarin mengenai usaha kerajaan untuk menaik taraf daerah kecil kepada daerah penuh semasa persidangan DUN Sabah kali ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Datuk Dr. Joakim Gunsalam memberitahu Sabah sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan membangunkan industri kecil dan sederhana IKS menerusi pelbagai program. Kerjasama dilaksana melalui program Be Your Own Boss BYOB dan program peningkatan reka bentuk pembungkusan produk usahawan PRPPU. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Persekutuan meneruskan skim pembangunan kesejahteraan rakyat terutama melibatkan program perumahan rakyat termiskin PPRT meliputi 2 skop kerja iaitu bina baharu dan baik pulih rumah yang usang atau rosak akibat bencana. Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Datuk Jahid Jahim berkata demikian ketika menjawab soalan adun Liawan Datuk Anwar Ayub. Kementerian Belia dan Sukan KBS Sabah akan menubuhkan jawatan kuasa rentas agensi pembangunan belia sebagai usaha meningkatkan tahap kecemerlangan belia negeri ini. Menterinya Datuk Elron Angin berkata ia merangkumi dasar belia Sabah, Pelan Strategik Pembangunan Belia 2016-2020, Kajian Indeks Belia 2015 serta Pelan Sabah Maju Jaya SMJ bermula tahun depan. KBS juga akan bekerjasama dengan Universiti Malaysia Sabah bagi menjalankan kajian berterusan berkenaan tahap kesejahteraan hidup belia di Sabah. Datuk Elron berkata demikian dalam sesi penggulungan kementeriannya sempena persidangan DUN ke-16 di Kota Kinabalu. Sementara itu, ketika menyampaikan penggulungan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Menterinya Datuk Yaakob Han memberitahu pihaknya akan memanfaatkan sepenuhnya peruntukan pembangunan RM1.5 juta di bawah
bawah rancangan Malaysia ke-12 tahun depan. Ini termasuk membangunkan Pusat Sains Teknologi dan Inovasi STI di bangunan Perpustakaan Negeri secara berfasa bermula di Perpustakaan Keningau. Kerjasama juga dijalin dengan MOSTI bagi membangunkan Pusat Sains Negara Cawangan Sabah tahun depan. Fenomena air pasang besar di perairan Kota Kinabalu yang berlaku sejak 4 Disember lalu diramal kembali normal hari ini. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Kota Kinabalu, Safaruddin Ruslin berkata dalam tempoh beberapa hari ini, paras air paling tinggi mencecah hampir 2 meter di sekitar pesisir pantai Kota Kinabalu. Kekuatan anggota kita memang ada sedia anggota yang standby dengan di pusat kawalan itu lebih kurang 12 orang anggota. Kemudian untuk dalam tempo fenomena ini kita juga mengatur gerakan lebih kurang 15 kali anggota tambahan yang untuk digerakkan membuat rondaan di kawasan-kawasan hotspot lah. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas membuat tinjauan di sekitar Menara Penyelamat Pantai APM Tanjung Haru, Kota Kinabalu. Safaruddin juga berharap pengunjung yang datang ke kawasan pantai termasuk penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pantai agar sentiasa peka terhadap kejadian hakisan tanah atau air pasang yang melebihi paras normal. Jasa bekas yang di-Pertuan Negeri Sabah Allahyarham Tun Sakaran Dandai akan sentiasa dikenal rakyat. Allahyarham seorang pemimpin yang dihormati dan disayangi atas sumbangan beliau terhadap pembangunan negeri dan negara. Seluruh rakyat negeri Sabah akan kenang beliau sebagai pemimpin yang banyak berjasa kepada negeri termasuk juga negara kerana beliau pernah berkhidmat di peringkat persekutuan. Jadi kita doakan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ditemui RTM selepas majlis tahlil Allahyarham Tun Sakaran Dandai ke-100 hari di Likas, Kota Kinabalu. Bagi pihak keluarga memang amat menghargainya kerana kita dikunjungi atau didatangi oleh pemimpin tertinggi negeri kita. Walaupun kita faham Yang Berhormat memang amat sibuk sekali. Turut hadir isteri Allahyarham Tun Sakaran, Tuh Puan Siti Rukayah Abdullah. Persatuan Mantan Pelajar Tajaan Yayasan Sabah Maya akan melaksanakan kolaborasi bersama Sabah Energy Corporation Sendirian Berhad SEC bagi memberi taklimat kepada alumni Maya mengenai peluang kerjaya dan latihan kemahiran membabitkan minyak dan gas. Presidennya Datuk Ahmad Lakim berkata seramai 60 peserta akan menghadiri taklimat berkenaan. Pada bulan Disember ini, pada 22 hari bulan, kita juga adakan satu kolaborasi dengan SEC, Sabah Energy Corporation, untuk beri taklimat kepada alumni Maya. Beliau berkata demikian selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Turut melakukan kunjungan Persatuan Amal dan Jariah Sabah diketuai pengasasnya Masrul Guding bertujuan menerangkan hala tuju persatuan menerusi tim amal yang menyediakan perkhidmatan van jenazah secara percuma di seluruh negeri. Sehingga hari 30 November itu kita sudah bantu seramai 366 jenazah. Termasuk jenazah COVID, non-Muslim, semualah golongan kita bantu. Surau Al-Kafi Taman Rimba Sandakan kini telah beroperasi sepenuhnya sejak 11 Mac lalu dan mampu menampung seramai 136 jemaah. Pembinaan surau itu hasil sumbangan dana daripada Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Juhar Datuk Mahiruddin berjumlah RM300,000. Pengerusi Surau Al-Kafi Taman Rimba Muhammad Najib Ajun berkata, pembinaan surau tersebut bermula 11 Februari tahun lepas dan siap mengikut tempoh ditetapkan. Hari ini sebenarnya tujuan kita untuk memaklumkan bahawa pembinaan surau tersebut telah berjaya lah. Surau ini sebenarnya telah lama dirancang dan pengerusi jawatan kuasa pertama adalah Tun sendiri. Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri di Istana Seri Kinabalu. Tambah Muhammad Najib, pihaknya akan terus meningkatkan prestasi pengurusan surau ke tahap lebih cemerlang demi kebaikan semua jemaah. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk kali ini. Kembali bersama Tun Julia. Silakan.
Baik, terima kasih Anusia untuk perkembangan dari Sabah. Kita berehat seketika, terus setia bersama Berita Wilayah. Upin, nak ke mana? Tak ke kedai sana, beli barangan. Beli di sini je. Tengok. Wah. Ini semua barangan Malaysia. Barang bermutu bertaraf dunia. Barangan Malaysia. Harga berpatu tentu ada bandingan. Barangan Malaysia. Barang baik, barang kita. Berbanggalah. Betul. Barang baik, barang kita. Saudara, berbudi kepada tanah lumayan hasilnya. Di Gua Musang misalnya, seorang pemuda menjana ratusan ribu ringgit apabila hasil tanamannya berjaya diekspor ke luar negara. Untuk perinciannya, kita langsung ke Kota Baru bersama Muhammad Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Benar tu Julia. Raja Muhammad Paris, Raja Ismail, pengusaha tanaman tembikar bocil sejak 3 tahun lalu, kini menjana pendapatan sehingga ratusan ribu ringgit apabila hasil ladangnya berjaya diekspor ke luar negara. Pemuda ini mengusahakan tanamannya di rancangan kemajuan tanah RKT Paluh 3, Gua Musang mampu menuai sehingga 120 tan tembikai setiap tahun. Dia turut memperoleh persijilan Skim Amalan Pertanian Baik Malaysia MyGAP oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Keputusan menceburi bidang pertanian ketika bergelut dengan krisis keuangan membuahkan hasil malah dapat membantu dan menjana pendapatan bersama rakan-rakannya. Masalah kerja, tak ada kerja dulu. Tak ada kerja, lepas tu PKP pula terpaksa buat ni dengan hotel apa sanggup hotel. Lepas tu cabaran pula kat sini Gua Musang ni kita tak ada traktor. Traktor, lepas tu jentera apa susah sini. Kita terpaksa menyewa daripada Kota Baru. COVID-19 kita tak ada pekerjaan, kita pakat sama saing tolong kira buat tanian lebih baik. Sementara itu, ujar Pegawai Jabatan Pertanian Gua Musang, Azrim Ibrahim, pihaknya akan memastikan bantuan disalur secara menyeluruh sekaligus membantu para petani menambah pendapatan. Fungsi Jabatan Pertanian dapat disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat tani di Gua Musang dan memastikan bahawa bantuan ini dapat memberi penambahan pendapatan dan juga keceriaan kepada petani kita di mana sudah 2 tahun kita di dalam pandemik COVID-19 ini, jadi pendapatan petani juga terjejas. Jadi kita di Jabatan Pertanian selaku wakil daripada kerajaan dan juga sebagai orang tengah untuk memastikan bahawa bantuan ini dapat disalurkan kepada golongan sasaran. Ini pula kisah petani di Kampung Kok Pau, Rantau Panjang. Demi mengelakkan tanaman timunnya rosak, Cik Hussein Ismail, 61 tahun, mengambil inisiatif menuai hasil lebih awal. Jelasnya, tindakan itu terpaksa dilakukan demi mengelak kerugian susulan hujan lebat berlarutan pada musim tengkujuh. Mengulas lanjut, Cik Hussein berkata, sekiranya tindakan itu tidak diambil, beliau mungkin mengalami kerugian besar yang mencecah puluhan ribu ringgit. Jadi saya dah buat masuk yang sekarang ini adalah 4 musim. Yang lain semua dengan apa kutik-kutik dengan sempurna. Tapi ini pada musim ini, kali ini yang keempat adalah musim tengkujuh lah. Jadi dengan tidak disangkalah hujan turun begitu lebat dalam 2-3 minggu yang lepas. Jadi keadaan pokok pun jadi terbatuklah. Dan keadaan keluar buah pun masih kurang lah. Kalau berbanding dengan musim 1, 2 dan 3 lah. Dia yang juga pengurusi Pertubuhan Peladang Rantau Panjang menjelaskan hujan berterusan akan menjejaskan kualiti buah timun kerana berlaku lebihan air sehingga boleh merosakkan pokok dan tidak menjalar dengan sempurna. Menurut Cik Hussein, dia hanya mampu mengutip hasil sekitar 5 hingga 6 tan timun sahaja pada musim tengkujuh berbanding 18 hingga 20 tan pada musim biasa. Pelbagai insentif dan bantuan daripada kerajaan memberi kelegaan kepada rakyat khususnya ketika berhadapan krisis pandemik COVID-19. Orang ramai yang ditemui ketika tinjauan kami di sekitar Kota Baru menzahirkan penghargaan atas manfaat diberikan yang dapat meringankan beban mereka. Saya sebagai pelajar rasa legalah dengan adanya pakej remaja yang menawarkan data internet yang murah lah.
Saya sebagai pelajar ni banyak belajar online. Dengan data tu yang sangat membantulah. Dapat menggunakan dalam sistem kewangan berkurang lah. Terima kasih KJL. Bagi diri Pakcik ucap banyak-banyak terima kasih kepada kerajaan Malaysia hari ini kerana membuka peluang untuk anak-anak Pakcik balik. Siapa ada di Kuala Lumpur dan ada di Kuantan. Kami ucap banyak-banyak terima kasihlah. Saya pun nak ucap banyak pun. Rasa sebab di hati lah kan bertahun-tahun tak berjumpa dengan anak ni. Alhamdulillah lah dengan KJL baru ni. Saya berasa lega lah. Dengan KJL hari ni mampu kawal COVID. Jadinya kita boleh buka semula premi-premi kita dan perniagaan kita. Jadi mana KJL baru ni dia boleh beki semula ekonomi ni. Terima kasihlah pada KJL baru ni. Alhamdulillah, terima kasihlah kepada KJL yang telah bagi sumbangan seperti BPR kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan terima kasih juga sebab cakna kepada rakyat. Jadi dengan bantuan yang telah diterima tu dapatlah sedikit sebanyak mengurangkan beban menampung kos perbelanjaan harian. Paparan itu menakhiri lintas langsung dari negeri Cik Siti Wang Kembang. Kembali ke Angkasa Puri bersama Tun Julia untuk perkembangan lain. Silakan. Terima kasih Amirul. Baik, masih perkembangan dari Kelantan. Susulan nahas jalan raya Tular membabitkan pemandu di bawah pengaruh dadah di Bacok, Kelantan semalam. Pemandu berusia 36 tahun itu direman 4 hari bagi membantu siasatan. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Muhammad Fauzan Muhammad Suhairi di Mahkamah Bacok. Ia dilaksanakan bagi membolehkan siasatan dilengkapkan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ketua Polis Daerah Bacok, DSP Muhammad Ismail Jamaluddin memaklumkan mangsa yang berusia 19 tahun patah peha dan tangan akibat pelanggaran. Kejadian turut membongkar kegiatan penyeludupan dadah oleh pemandu kereta berkenaan apabila polis menemukan heroin dan pil kuda padanya. Ujian air kencing turut mendapati dia positif syabu. Semakan mendapati suspek juga memiliki 7 rekod jenayah lampau berkaitan dadah. Langkah menghadapi musim tengkujuh, 59 stesen hujan aras air, 21 stesen siren amaran awal banjir dan 7 webcam berada dalam keadaan siap sedia di seluruh Terengganu. Usaha ditingkatkan lagi dengan menambah 34 stesen ramalan dan amaran banjir, program ramalan dan amaran banjir PRAB Fasa 1 di lembangan Sungai Terengganu meliputi Sungai Telemung, Sungai Berang dan Sungai Nerus. Jelas Timbalan Pengarah Pembangunan Jabatan Pengairan dan Saliran Terengganu, Osman Abdullah, program tersebut dapat meramal banjir 7 hari lebih awal dan meningkatkan keupayaan amaran serta hebahan 2 hari lebih awal kepada agensi terlibat selain menghasilkan ramalan banjir yang lebih tepat iaitu 0.5 meter berbanding sebelum ini 2 meter. Ya, kita ada mekanisme. Yang pertama, apabila berlaku amaran, kita akan belas kepada bilik gerakan negeri. Bilik gerakan negeri akan maklumkan kepada bilik gerakan daerah. JD pun akan buka bilik gerakan secara 24 jam di sini untuk memaklumkan kepada pemimpin-pemimpin masyarakat. Saya percaya pemakluman kepada pemimpin masyarakat akan dimaklumkan kepada seluruh masyarakat setempat. Beliau berkata demikian di Kampung Pangkalan Ajau. Hampir 13 kilogram ganja ditemui polis dalam sebuah stor milik Tenaga Nasional Berhad di Pantai Dalam Ibu Negara. Ketika ini, usaha mengesan pemilik bahan terlarang itu dipergiat. Menurut Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Amhizam Abdul Syukur, dadah ditemukan disimpan dalam 3 beg. Beg itu kemudiannya disorok dalam stor berkenaan. Dianggarkan bahan terlarang itu boleh dibekalkan kepada sehingga 4,300 orang penagih. Polis tidak menolak kemungkinan stor terbabit diceroboh dan dijadikan lokasi transit oleh pengedar.
Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil ke Balai Polis bagi membantu siasatan. Kes dirujuk mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 165 pegawai tentera polis serta penguatkuasa maritim dianugerahkan diploma kursus pemerintahan dan staf Malaysia. 36 daripada mereka merupakan anggota tentera dari luar negara. Penganugerahan diberi pada majlis graduasi dan penyampaian diploma yang diadakan sempena sambutan Jubli Emas Penubuhan Maktab Turus Angkatan Tentera MTAT. Ia disampaikan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Selain anggota tentera luar negara, penerima turut terdiri daripada 81 pegawai tentera darat, 23 pegawai TLDM, 23 pegawai TUDM dan masing-masing seorang pegawai APMM dan PDRM. Program pengajian dibangunkan dengan kerjasama MTAT dan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Baik, perkembangan sidang DUN Selangor, sejumlah 312,928 dos atau 156,464 individu menerima manfaat program vaksin Selangor Selvac komuniti secara percuma sehingga 3 Disember. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiduddin Syari berkata, bagi Selvac remaja pula sebanyak 3,572 dos atau 1,786 individu menerima manfaat dalam tempoh sama. Objektif utama pelaksanaan program vaksin Selangor adalah memastikan kadar imunisasi rakyat dapat dipercepatkan tanpa mengira latar belakang. Bagi mencapai hasil ini, kerajaan negeri sentiasa mempunyai perancangan bagi menambah bilangan penerima vaksin di bawah program Selvac tertakluk kepada jumlah ketersediaan vaksin dan situasi semasa kewangan kerajaan negeri. Dalam pada itu, Datuk Amiruddin berkata bagi Selvac Industri, baki dos vaksin yang masih belum dijual adalah sebanyak 537,045 dos sehingga 1 November lalu. Baiklah, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 15 Disember. Bagi menjamin adat dan budaya Melayu agar tidak luntur, Peguam Negara dan Kementerian Pendidikan disaran memperkasa perkara 160 Perlembagaan Persekutuan. Ia perlu dilaksana memandangkan ia sering dilupakan. Oleh kerana keadaan dan bahasa imperatif dalam perlembagaan, perkara 160 itu mengenai siapa Melayu, ya, yang telah dilupai ialah bab berkaitan dengan hendaklah mengamalkan adat istiadat Melayu. Yang itu telah dilupai dekad demi dekad dalam kesibukan kita mentadbir negara. Jadi definisi perlembagaan tadi sudah tidak terpakai. Beliau ditemui pada Kolekium Anti Rasuah Adat Pepatih Melingkari Hidup Berintegriti di Auditorium Disuri Kompleks Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sembilan di Seremban. Pemantauan dan risikan dipergiat Polis Port Dickson bagi mengekang penganjuran parti liar di rumah kelab atau hotel di daerah itu. Setakat ini, tiada kegiatan seumpama dikesan berlaku di destinasi pelancongan terbabit. Bagi pihak polis, sentiasa bersedia dari segi aspek untuk membuat risikan dan mendapatkan maklumat, terutamanya tentang kemungkinan adanya berlaku yang mana pihak-pihak segelintir yang telah membuat parti-parti liar daripada di mana-mana sahaja di kawasan-kawasan tumpuan ataupun kawasan-kawasan seperti homestay di daerah Port Dickson.
Sekiranya kegiatan terbabit wujud, orang ramai digesa tampil membuat aduan. Tindakan akan diambil mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Lebih 1.3 juta ringgit zakat perniagaan diterima Zakat Pulau Pinang ZPP daripada 6 syarikat korporat dan pertubuhan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Insinyur Ahmad Zakiuddin merangkap Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang mewakili ZPP menerima bayaran tersebut. Syamila Rastam ada laporannya. Bayaran zakat diterima daripada Frama Niaga Berhad, Perda Venture Incorporated Sendirian Berhad, CIMB Islamic Bank, Rural Capital Berhad serta Al-Hadad Marketing Sendirian Berhad dan Al-Hadad Mart. Turut membuat kewajipan sama Pertubuhan Peladang Kawasan Lahar Bubu. Lafaz bayaran disaksikan Ketua Pegawai Eksekutif ZPP Amran Hazali. Dan kita juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada syarikat-syarikat yang bukan sahaja 6 syarikat ini tapi syarikat-syarikat yang telah pun membuat pembayaran zakat. InsyaAllah kita akan menjaga ataupun kita akan melaksanakan amanah yang diberikan untuk diagihkan zakat ini kepada golongan asnaf yang benar-benar layak di negeri Pulau Pinang, insyaAllah. Harapan kita kan mungkin lebih lagi lah. Dan untuk tahun-tahun yang ke depan, kita rasa kita harapan kita adalah lebih ramai individu, terutama sekali pekerja-pekerja kilang, peniaga-peniaga dan badan-badan korporat ni kan dapat merancang untuk membayar zakat, insya-Allah. Jadi harapan kita juga adalah tanggungjawab ataupun kesedaran membayar zakat ini adalah satu budaya di kalangan umat, insya-Allah. Tambah Ahmad Zakiuddin, ZPP memposisikan digitalisasi pengurusan zakat sebagai strategi utama dalam segmen kutipan dan agihan zakat tahun ini. Kekayaan dan keuntungan sekiranya tidak dikongsi boleh merosakkan jiwa dan mengundang kebakilan dan juga boros. Malah sekiranya kita membelanjakan wang hanya untuk keduniaan semata-mata akan mengikis sifat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syamila Rastam, Berita RTM. Baik, bagi menambah baik keistimewaan dan keunikan Perlis, kerajaan negeri kini dalam usaha mengetengahkan tarikan pelancong berdasarkan setiap kawasan undangan negeri. Sebagai permulaan, kawasan Dun Bintung akan dijenamakan sebagai Persiaran Makanan Bintung. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata, kerja naik taraf melibatkan pelbagai pihak sedang dipergiat sebelum ia dilancarkan 1 Januari nanti. Itu melebihi 1 juta ringgit dibelanjakan di sana. Ya, untuk pembersihan longkang, untuk mengecat dia punya premis mereka. Orang cat sendirilah tapi kita belikan cat secara subsidi sebagai orang tapi kita dapat SAM ni lah subsidi. Kemudian lampu-lampu itu longkang-longkang dibersihkan dan sebagainya. Jadi ini akan meningkatkan kualiti persekitaran itu termasuk orang yang mengendalikan makanan itu. Antara dilakukan pemasangan lampu berwarna-warni serta kerja mengecat premis. Usaha terbabit disambut baik para peniaga. Bagi saya lah sesama kita orang peniaga ni kira untunglah dapat apa ni diisytiharkan sebagai persiaran makanan di sini kan. Memang untunglah orang Bintung ni. Itulah bagi saya tu macam itulah kita terbaik lah. Tindakan Menteri Besar kita ni memang orang kata the best lah. Kami warga Bintung ni rasa bersyukurlah apa yang orang kata nak naikkan taraf
pemakanan di sini lah kan. Memang bersyukur sangat-sangat lah dapat macam orang kata apa, tambah rezeki, tambah pendapatan orang-orang Bintong ni lah. Perkembangan sukan. Pemain beregu campuran negara Chan Peng Soon menjelaskan keputusannya menyertai semula Persatuan Badminton Malaysia BAM adalah untuk merealisasikan impiannya beraksi di pentas sukan Olimpik Paris 2024. Peng Soon yang sebelum ini bergandingan dengan Goh Liu Ying secara profesional menyertai semula Badan Induk Badminton Negara sehari selepas berpisah dengan pasangannya itu kemarin. Menurut Peng Soon, keputusan untuk berpisah dengan Liu Ying telah lama bermain di fikirannya selepas kegagalan mereka membawa pulang pingat pada Tamasya Olimpik Tokyo 2020 Julai lalu. Pemain berusia 33 tahun itu berkata, fokusnya selepas ini adalah mencari keserasian dengan pasangan baharunya supaya misi ke Paris 2024 tercapai. Of course, kalau boleh jadi memang ada medal lah. 2024 saya fight pergi Olimpik. Yang first saya yang cari yang partner sesuai saya and boleh satu tahun macam tu hit to target lah. Harap itu boleh jadi sampai itu 2024. And first saya mesti tak mau tengok itu ranking dulu. Yang paling penting sesuai saya tak, kita boleh macam work together tak. Ini yang paling penting lah. Kalau saya rasa kalau kita punya coordination semua bagus, saya rasa naik itu ranking bukan yang masalah besar lah. Tambah Peng Soon, dengan fasiliti yang ada di Akademi Badminton Negara, dia yakin telah membuat pilihan yang tepat untuk meningkatkan lagi tahap permainannya pada masa hadapan. Kejohanan bola sepak antarabandar akan menjadi sebahagian daripada persiapan pramusim Kuala Lumpur City FC bagi menghadapi saingan Liga musim depan. Setiausaha Agung Kuala Lumpur FA, Nokman Mustafa berkata, perancangan itu akan dilakukan jika juara Piala Malaysia tersebut tidak mendapat kebenaran menjalani aksi pramusim di luar negara. Jelas Nokman, kejohanan antarabandar itu nanti akan disertai beberapa pasukan terkemuka dari dalam dan luar negara. Mungkin kita akan ada satu tournament intensity di mana kita panggil daripada Iran, kita panggil daripada Singapura, kita panggil Selangor. Itu memang kita punya berada adik-adik kita kan. Kemudian mungkin kita panggil daripada Johor. Dan juga Sementara itu, Nokman memaklumkan perbelanjaan pasukan KL City pada musim depan dijangka meningkat antara 1 hingga 2 juta ringgit. Peningkatan ini disebabkan peningkatan gaji pemain serta kos perbelanjaan keseluruhan skuad The City Boys itu. Kelantan United FC akan melakukan rombakan barisan jurulatih dan menggunakan khidmat pemain muda bagi menghadapi saingan Liga Malaysia Liga M musim depan. Pengarah eksekutifnya Anas Karimi Ahmad Tani berkata, keputusan itu dilakukan selepas menyaksikan pencapaian mereka menamatkan musim 2021 di kedudukan ke-7 Liga Premier dan tersingkir awal di peringkat kumpulan kempen Piala Malaysia. Dalam satu kenyataan, Anas Karimi berkata, Kelantan United telah memuktamadkan pengendali baharu pada musim depan dengan misi membina sebuah pasukan yang mampu memberi cabaran. Jurulatih baharu yang tidak didedahkan namanya itu diberi kebebasan membentuk pasukan mengikut acuannya tanpa campur tangan pihak pengurusan.
Skuad Kijang Hijau itu merupakan pasukan kedua dari negeri Cik Siti Wang Kembang bersaing dalam kancah Liga Malaysia selepas Kelantan FC atau dikenali Kelantan The Red Warriors. Mereka meletakkan sasaran untuk berada di kedudukan 5 terbaik Liga Premier serta layak ke Piala Malaysia pada musim depan. Pelari menara negara Soh Wai Ching sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di persada dunia apabila memenangi acara half marathon di Kejuaraan Dunia Spartan 2021 yang berlangsung di Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu baru-baru ini. Atlet berusia 27 tahun itu berjaya mengatasi cabaran cuaca panas terik di kawasan gurun sejauh 24 km untuk menjuarai kategori Spartan Trail Half Marathon dengan masa 3 jam 2 minit 56 saat. Dalam satu hantaran di laman Facebooknya, Wai Ching berkata penyertaannya pada kejohanan ini amat mencabar dari segi fizikal dan mental kerana ia berlangsung di kawasan gurun berpasir yang sekaligus menyukarkan lariannya. Jelasnya, ia berbeza dengan acara kegemarannya sebelum ini iaitu pendakian menara di mana dia mampu mengawal rentak larian dan kekuatan otot kakinya. Bagaimanapun, dia bersyukur dan berbangga kerana dapat menghabiskan larian tersebut meskipun dalam keadaan kesakitan kerana mengalami kekejangan. Wai Ching sebelum ini mencipta sensasi apabila melakar beberapa rekod dunia baharu dalam acara larian menara termasuk menawan 86 tingkat bangunan Empire State di New York, Amerika Syarikat Oktober lalu. Dia kini dalam misi melakukan pendakian tangga menara tertinggi di dunia iaitu bangunan Burj Al Khalifa di Dubai. Baik saudara, pameran 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia akan berlangsung di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur mulai esok hingga 12 Disember. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di booth Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta RTM mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pesanan itu mengakhiri berita wilayah petang ini. Yang sahih di berita RTM, saya Tun Julia Muhammad Tahir. Assalamualaikum dan salam.